bernama Lasa untuk belajar ilmu sihir daripada syaitan, tukang sihir Raja Jahdun. Selepas dia memenangi tandingan untuk memilih pembantu tukang sihir bagi Raja Jahdun. Arah mana harus aku ambil? Tunggu dulu Sang Arnab. Aku akan ikut kau. Kau nak bawa aku ke mana? Ke mana kau nak pergi? Arah ini mungkin lebih dekat. Pantasnya kau berlari. Kau buat aku penatlah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siapa di dalam gua itu? Masuklah. Macam mana awak boleh sampai ke sini? Saya dalam perjalanan ke kota. Saya hendak ke kota. Kota Jahdun? Raja tu gila. Jahdun memerintah kota itu. Tapi saya tak pasti dia gila atau tidak. Apa nama awak, orang muda? Nama saya Wadak. Semua orang kenal saya. Kerana sayalah pembantu tukang sihir syaitan. Apa kaitan awak dengan ilmu sihir dan tukang sihir pada usia semuda ni? Syaitan, tukang sihir raja, mengadakan pertandingan untuk memilih pembantunya. Saya memenanginya. Dan tidak lama lagi, saya akan jadi pembantunya. Dan dia akan mengajar saya ilmu sihir. Ilmu sihir boleh dipelajari di kota awak? Kota tu dah banyak berubah sejak saya tinggalkannya. 20 tahun lalu, bila mana raja arahkan saya dibunuh kerana iman saya. Kenapa awak tinggalkan kota itu? Saya jadi hakim sewaktu pemerintah Raja Abdun, iaitu ayah Raja Jahdun. Negeri itu diperintah berdasarkan undang-undang Allah. Apa yang awak maksudkan dengan Allah? Allah itu, wahai orang muda, adalah pencipta alam semesta. Langit, bumi, dan bintang, dan juga semua makhluk. Tapi, ramai orang telah diyakinkan akan dakwaan Raja Jahdun tentang ketuhanannya. La ilaha illallah. Apa yang raja itu dah cipta? Bersikap penindas tak akan jadikan raja itu Tuhan. Dan tak ada beza antara raja dan rakyat jelata. Pencipta mereka adalah Allah. Betul juga. Saya nak minta diri. Jangan sampai raja tahu. Saya harap awak akan rahsiakan pertemuan kita ni. Saya berjanji akan kembali lagi ke sini. Berhati-hati.
Budak tu pintar dan baik hati. Dia tak terjejas dengan keburukan raja dan tukang sihirnya. Aku akan bimbing dia ke arah kebenaran. Allah adalah pencipta alam semesta, langit dan bintang, serta semua makhluk. Jadun juga manusia biasa. Kesilapan besar kepada siapa yang percaya selain daripada Allah. Tolong, Cik. Lebih baik kau diam. Lepaskanlah saya. Pagi ni. Tolong, Cik. Lepaskanlah saya. Tolong, Cik. Lepaskanlah saya. Diam. Tolong, Cik. Lepaskanlah saya. Diamlah. Tolong, Cik. Lepaskanlah saya. Oh, Kau dengar tak bunyi ni? ya, aku dengar. Aku memang sukakan bunyi duit. Ya. Mari kita cabut. Askar datang. Mari. Beri lalui pada Komandan Tagun. Tolong. Tolong. Pencuri itu dah kebal duit saya. Tolong. 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 Apa dah berlaku? Bangunlah. Saya akan bantu. Terima kasih orang muda. Pencuri-pencuri itu dah kebal duit saya. Apa yang patut saya buat? Askar-askar tu enggan membantu saya. Saya nak duduk di sini sekejap. Kehidupan di sini sudah tidak selamat lagi. Raja tak mengambil berat tentang negerinya. Apa nak jadi, saya pun tak tahulah. Satu hari nanti, pastinya Raja Jahdun itu akan menjadi seperti yang awak harapkan. Alangkah baiknya kalau semua raja macam Raja Jahdun. Mereka patut menerima doa, bukannya dendam. Saya bertanggungjawab apa yang saya katakan. Ini apa? Shilling emas. Nilainya menyamai duit saya yang kena kebas tadi. Adakah ini mimpi? Tidak, awak memang kena pukul dan duit awak kena kebas. Mungkin saya tersilap. Kalau begitu saya nak berdoa untuk Raja Jahdun. Kesian orang tua itu. Sebenarnya aku yang keluarkan shilling emas itu daripada beg. Kota ini penuh dengan kemiskinan dan perhambaan. Mari kita makan, ada makanan, mari kita makan, ada makanan, mari kita makan. Pergi saja. Berilah kami makanan, berilah kami makan. Tolong saya. Berhenti! Awak nak apa? Saya ke sini atas arahan tukang sihir Syaitan, penasihat Raja. Betulkah apa yang awak cakap ni, ha? Bukakan pintu.
Adakah kau rasa budak itu seorang tukang sihir? Ha? Ya, aku rasa bila dewasa nanti pasti dia gantikan tempat syaitan. Syaitan sedang menunggu awak. Apa tempat ini? Sungguh gelap sekali. Ada bayang yang melihat. Dia adalah bayang haiwan buas. Dan aku bersedia berhadapan dengan dia. Aku tidak takut. Kalau kau marah, aku akan bunuh. Akido, jangan ganggu dia. Kemari kau. Kau kena tahu bezakan antara musuh dan kawan. Kalau tidak, aku akan bunuh kau pula. Selamat datang, Wanda. Terima kasih. Ikut aku. Sekarang masanya untuk kita mulakan kerja. Kerja apa untuk aku buat? Wadah, malam ini bulan penuh dan bintang yang berkelipan menghiasi langit. Cahaya bulan menerangi jalan-jalan di kota. Aku boleh nampak kota tu dari sini. Seolah-olah ianya berada dalam genggamanku. Kau faham? Apa yang kau harus ada untuk buat? Ianya berada dalam genggaman kau. Kuasa yang diperolehi selalunya melalui perasaan takut. Rahsia dunia gaib memukau orang ramai. Dan bila itu terjadi, mudahlah kita menguasainya.
Ilmu sihir adalah option kita. Kau faham tu, Wadah? Ya, Tuan. Saya memahami, ya, Tuan. Bagus. Kau nampak pintar dan cepat faham apa yang aku ajar. Tapi ada tugas berat yang menanti kau. Kau tahu tak apa dia? Kau harus dapat meyakinkanku. Apa kata kau? Aku dapat rasakan dia penita. Akido, ikut aku. Wadah, mari kita mulakan kerja. Syaitan memasuki makmurnya dalam istana Raja Dun yang diikuti wadah pembantunya. Wadah nampak segala peralatan dan bahan yang syaitan gunakan untuk menipu orang ramai. Hewan-hewan buas digaring. Syaitan ingin memasukkan sifat-sifat jahat dalam dirinya agar mudah dikuasai. Wadah sedar dengan kebitarannya. Ini cecair ajaib aku. Orang ramai akan tunduk pada kita jika kita gunakan benda ini.
Tapi kalau mereka sedar hakikat sebenar, mereka tidak akan tunduk pada kita. Selepas kita membeli keyakinan mereka, pasti mereka akan patuhi kita bulat-bulat. Kita kena pastikan mereka tidak syak kita. Akhir nanti, kuasa akan berada di tangan kita. Faham? Selepas belajar ilmu sihir daripada syaitan, Wadah kembali ke kampungnya. Dalam perjalanan balik, dia bertemu lagi dengan Taha. Selamat datang, Wadah. Macam mana awak tahu saya datang? Sebab hanya kau yang tahu tempat aku ni. Selepas saya tinggalkan awak dan pergi ke kota, saya dapati banyak berlaku keroskan akhlak dan kemiskinan yang tidak wujud sebelum ini. Raja itu seorang yang zalim dan hanya pentingkan dirinya. Kau dah mula tahu bezakan antara yang baik dan jahat. Aku makin yakin dengan kau. Bolehkah awak jelaskan pada saya tentang Allah? Allah turunkan kitab ini dan lain-lain kitab kepada pesuruhnya untuk membimbing manusia ke jalan kebenaran dan beri kabar baik tentang syurga serta peringatan tentang neraka. Pesuruh? Pesuruh adalah orang yang dilantik Allah untuk membimbing manusia mengenali Allah, meminta mereka patuh padanya dan beritahu akibatnya jika mereka melanggar perintahnya. Wadah, kau tak pernah dengar tentang pesuruh sebelum ni? Kau tahu tak nama-nama mereka? Yang aku tahu hanya Membisto dan Tamtun. Siapa mereka? Mereka adalah tukang sihir paling terkenal di timur dan barat. Boleh menyesatkan, jadi baik berhati-hati. Malam tadi, Shinton tunjukkan ilmu sihirnya di depan saya. Saya rasa dia nak perdayakan saya seperti mana dia perdayakan raja dan para pengikutnya. Syaitan tu jahat. Dia ingin berdaya kau dengan ilmu sihirnya agar dia dapat palsukan kebenaran. Saya sedar akan usahanya itu. Tapi dia mampu pengaruhi orang ramai bagi mencapai cita-citanya. Hidup ini tidak akan lama. Ianya akan berakhir. Apapun kekuatan yang ada pada syaitan, ia akan lupus dan hilang jua satu hari nanti. Namun, cahaya dan jalan kebenaran akan membawa kita kepada kebahagiaan abadi selama-lamanya. Jangan bimbang. Saya tahu niat jahat syaitan tersebut. Dia ingin kuasai seluruh negeri ini. Syaitan telah memperdaya raja dengan muslihatnya yang mampu menjauhkan orang ramai daripada menyembah Allah. Tapi aku akan kalahkan dia dan ilmu sihirnya. Jangan khawatir. Semoga Allah lindungi kau. Selamat tinggal. Akitat mengadu tentang kamu semua. Bukankah aku ini raja kamu? Dan kamu semua ni hamba aku? Ini perlukan duit.
Kami bukannya hamba sesiapa. Kami merdeka sejak Apa lahir. kamu buat ni? Baik kamu minta maaf pada Raja Jahdun. Kami perlukan duit ini. Kami takkan minta maaf selagi bisa bayar. Kami bukan hambanya. Kami takkan minta maaf. Kami takkan minta maaf. Kami takkan minta maaf. Sudah. Diam. Kamu sungguh memalukan aku. Malu. Kami tak takut. Askar, bunuh mereka semua. Cepat. Kami tak takut. Kami tak. Tuanku, kalau tuanku bunuh mereka, tak ada siapa untuk tuanku perintah. Tuanku boleh hukum mereka cara lain. Syaitan boleh bantu tuanku laksanakannya. Syaitan datang, tuanku. Apa? Syaitan? Dia datang tepat pada waktunya. Kamu telah ingkari arahan tuanku dan baginda murka. Jadi kamu akan dihukum sekarang juga. Syarah bola! Jangan eka arahan Raja Jahdun, atau kamu akan menyesal. Patuh padanya, dan kamu serta anak-anak kamu akan hidup dengan aman. Aku ada 5,000 manuskrip tentang ilmu sihir. Bacalah kesemuanya. Pengetahuan ilmu sihir wadah semakin bertambah. Namun, keinginannya untuk tahu lebih lanjut tentang Allah telah mendorongnya menemui Taha, sahabatnya. Tolonglah cerita lagi tentang Allah dan keesaannya. Allah adalah pencipta setiap makhluk di alam semesta ini. Setiap manusia mesti menyembahnya tanpa menerima lain-lain peraturan. Itulah konsep tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. La ilaha illallah.
Tanyalah syaitan sama ada ilmu sihirnya lebih hebat daripadaku. Maafkan saya, Tuan. Ujian yang saya jalankan memberi keputusan positif. Tuanku kena berhenti makan daging atau tuanku akan alami sakit kepala yang teruk. Nampaknya aku tak ada pilihan. Aku akan berhenti makan daging buat seketika. Kami dah jalankan ujian dan didapati rasa lemah-lemah badan yang tuanku hadapi boleh diubati dengan campuran hati bebiri, otak burung dan daging. Jadi aku kena lebih banyak makan daging? Tuanku, saya nasihatkan tuanku elak makan daging. Kalau tak, badan tuanku akan tinggal tulang. Maksud kau? Tuanku terkena sihir oleh musuh tuanku. Tuanku kena tinggalkan istana ini. Apa? Bunuh syaitan! Perlindungan dan kekuatan sebenarnya datang dari Allah. Mulai saat ini, patung ini akan melindungi kota kita dan sesiapa yang melintasinya kena tunduk sebagai tanda hormat. Kita akan menyembah patung baginda ini seperti kita menyembah baginda sekarang. Siapa yang mampu cipta bunga-bunga mawar ini? Tentu ada pencipta yang lebih hebat. Tidak seperti mana raja atau patung-patung bodoh itu. Indahnya alam ini. Semoga Allah rahmati engkau. Makin banyak yang kau pelajari setiap hari. Wadah, kau akan jadi tukang sihir yang hebat. Dan kita berdua mampu mencapai semua hajat kita. Siapa yang harus aku ikut? Talha atau syaitan? Aku bingung. Gunakanlah otak kau, Wadah. Gunakanlah otak kau, Wadah. Kita hadapi masalah besar. Kita kena ketepi kawan haiwan ini untuk meneruskan perjalanan. Dah puas kita cuba, tapi ia enggan berganjak. Macam mana kita nak buat ni? Beritahu Raja Jahdun agar baginda boleh hantar syaitan ke sini. Apa yang sedang berlaku? Haiwan ni enggan berganjak. Bukankah awak pembantu syaitan? Orang muda, tolonglah kami kerana jalan ni amat sempit. Habis itu macam mana nak buat? Kami tahu anak murid syaitan mampu alihkannya. Hari ini, aku yakin pengetahuan Talha lebih baik daripada tukang sihir itu. Hari ini, aku akan tunjukkan pada orang ramai hakikat kebenaran dengan nama Allah. Maafkan saya. Bismillah. Allah lebih hebat daripada raja. Allah adalah Tuhan saya
dan saya tidak menyekutukannya dengan satu apapun. Adakah itu ilmu sihir? Bukan. Ia adalah dengan izin Allah, pencipta alam semesta ini. Allah cipta segala-galanya. Semua makhluk adalah di bawah kekuasaannya. Hinggakan seekor semut pun tidak boleh bergerak tanpa izinnya. Jadi ada pencipta kehidupan? Ya, Allah adalah pencipta dan perlu kita taat padanya. Raja hanyalah hamba Allah. Tidak ada beza antara dia dan kita. Adakah kita patut takut kepada orang yang pernah jatuh sakit dan merasa kesakitan ataupun Allah yang Maha Kuasa? Anak saya sakit. Awak boleh sembuhkannya. Hanya Allah yang mampu sembuhkannya. Saya akan berdoa padanya. Tuanku, orang ramai di kota sibuk bercerita tentang hal itu. Maksud kau cerita tentang istana tu? Bukan, tapi cerita pembantu syaitan yang berjaya membunuh haiwan itu, tuanku. Haiwan? Haiwan mana pula? Seekor haiwan besar telah menghalang jalan dan menakutkan orang ramai, tuanku. Bukankah dia tukang sihir seperti yang kau ceritakan? Tapi dia tak gunakan ilmu sihir, tuanku. Habis macam mana dia boleh mengalihkan haiwan tu? Adakah dia menggunakan sesuatu formula yang tidak kita tahu? Maafkan saya, tuanku. Dia gunakan sesuatu yang lebih hebat daripada itu. Dia minta bantuan Allah, tuanku. Hah? Allah? Apa maksud kau, ha? Dia kata Allah adalah pencipta langit dan bumi, tuanku. Sudah tu! Bawa syaitan mengarap sekarang juga! Saya yang menurut perintah, tuanku. Pembantu kau Wadah telah menyebut nama Allah. Mana boleh jadi begitu? Wadah, pembantu kau tu, dia telah memohon bantuan Allah untuk mengalihkan haiwan yang menghalang jalan tu. Batu kecil yang dilontarkan pada haiwan itu berjaya membunuhnya. Dia buktikan pada orang ramai yang ilmu sihir kau tak mampu buat apa-apa. Dia kata kau menipu mereka dengan ilmu penipu kau tu. Dia kata kau dah tua, lemah dan tak larat. Dia kata hanya Allah yang berkuasa dan patut disembah. Itulah yang dia kata. Macam mana dia berjaya tanpa ilmu sihir? Kita harus siasat macam mana ia boleh terjadi. Apa pendapat kamu berdua tentang semua ini? Ha? Saya rasa kita patut bunuh dia, tuanku. Kalau kita bunuh dia, pasti orang ramai fikir dia betul. Kita patut fikirkan jalan lain, tuanku. Saya rasa tentu ada jalan lain untuk kita selesaikan. Apa pendapat tuanku? Aku menghabiskan 20 tahun untuk menawan keyakinan orang ramai. Dan aku buat mereka lupa akan Raja Abdul, ayahku yang menyembah Allah. Sekarang aku memerintah dan aku takkan biarkan sesiapa menghalang usaha aku selama ini. Faham? Ini adalah perintah aku. Saya akan siasat sama ada Wadah melakukannya atau tidak, tuanku. Kau memasuki peringkat baru dan akan terdedah kepada banyak halangan. Kenapa? Sebab kau yakin pada Allah dan itu tak disukainya. Aku cuba perkenalkan orang ramai kepada pencipta mereka. Dan sekarang aku sedar ia adalah ancaman kepada takhta. Wadah tak datang malam ni. Ini membuktikan berita itu benar. Kenapa kau lakukan? Kenapa kau melakukan? Kenapa kau melakukannya?
Kenapa kau datang waktu gini, Beru? Syaitan tu tak jujur. Dia butakan mataku. Aku dah dengar cerita kau dengan haiwan tu. Raja murka dengan kau. Berhati-hatilah dengan perbuatan kau. Jangan kau ke istana lagi. Itu semua adalah takdir Allah. Aku harap kau terima pemberian tak seberapa ini. Ianya untuk apa? Kalau kau boleh pulihkan penglihatanku, ia milik kau. Hanya Allah yang boleh lakukannya. Jika engkau yakin pada Allah, aku akan berdoa agar dia pulihkan penglihatan kau. Macam mana? Mudah saja. Allah adalah pencipta segala-galanya. Kalau engkau yakin, aku akan berdoa padanya agar pulihkan penglihatan kau. Allah, dia hamba-Mu. Tiada Tuhan selain Kau dan para utusan-Mu adalah benar. Tolonglah pulihkan penglihatannya. Reron lewat untuk perjumpaan ini. Raya dah datang. Siapa yang memulihkan penglihatan kau? Allah, pencipta kita semua. Allah pencipta kita semua? Nak kena rasuk? Ini pasti akan wadah. Syukur pada Allah kerana telah memulihkan penglihatan saya. Kau jumpa dia? Ya, wadah telah membimbing aku ke jalan kebenaran. Kau tak sedar risiko akan kata-kata kau ini? Kenapa kau ke sini? Kenapa? Aku datang untuk jalankan tugasku sebagai penasihat raja. Ini nasihat aku pada kamu semua. Jangan ganggu budak tu. Dia ingin bimbing orang ramai ke jalan kebenaran. Aku adalah raja. Mereka patut patuh kepadaku. Faham? Kalau gitu, kenapa tuanku tak pulihkan penglihatan saya? Tuanku tak mampu buat apa-apa. Sumbatkan Deron dalam jil dan pastikan dia tidak lari. Kalau aku nak lari, aku takkan ke sini. Jalan. 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 Ikut. Adakah ini petanda pemerintahan aku akan berakhir? Jangan bimbang, tuanku. Tuanku harus yakin yang kebijaksanaan tuanku akan menjadikan tuanku pemerintah dunia ini. Bawa wadah menghadap sekarang juga. Cepat. Kita akan mengadakan majlis besar-besaran untuk wadah pada minggu ini. Faham? Kita akan puaskan hatinya asalkan dia penuhi matlamat kita.
disembuhkan anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Saya tidak akan dapat menyembuhkan sesiapa saja. Hanya Allah yang boleh sembuhkan. Yakin dan berdoalah padanya. Tiada apa yang patut disembah melainkannya. Jahdun itu pun manusia seperti kita. Jadi apa keistimewanya? Percayalah, dia tak ada di sini. Raja Jahdun adakan majlis besar-besaran. Makanan dan minuman dihidangkan. Tukang-tukang sihir dapat hibur, menunjukkan bakat masing-masing. Semuanya sedang berseronok. Sementara Wadah sedang membimbing orang ramai agar kembali ke jalan Allah. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Dia Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Dia telah janjikan balasan yang baik di akhirat bagi sesiapa yang menyembahnya. Mereka tahu kebenaran itu, namun mereka sembunyikannya dan jadi angkuh. Mereka kagumi kekuasaannya, namun bila mereka diminta agar takut pada Allah, mereka enggan. Aku memohon pada Allah agar melindungi kita daripada kekejaman mereka. Raja itu juga manusia biasa, macam kita. Dia ada perasaan, berfikir, tidur dan makan. Tapi Allah lebih daripada semua itu. Raja dan tukang-tukang sihirnya sudah berusaha selama 20 tahun. Mereka sanggup membuat apa-apa saja untuk menyesatkan orang ramai daripada jalan kebenaran. Dari menyembah Allah dengan harapan kamu akan tunduk padanya. Kita mulakan apa saja dengan menyebut nama Allah. Dia amat belas kasihan terhadap hamba-hambanya. Kita percaya padanya dan hari pembalasannya. Hanya padanya kita harus meminta pertolongan. Kita minta dia bimbing kita ke jalan kebenaran. Kembalilah kita ke jalan kebenaran. Percayalah,
Hanya Allah yang dapat membimbing kita ke jalan kebenaran. Percayalah. Askar datang! Cepat menyerok! Budak tu ada di sana. Mari kita pergi. Jangan bimbang. Mereka mencari saya. Dah tiba masa untuk nyatakan kebenaran dan berdepan dengan kepalsuan. Kami akan bawa kau. Dengar dulu apa yang nak aku cakap. Tidak. Kamu dengar dahulu. Dah lama aku cari kau. Jangan nak cuba lari. Dengar sini sebelum kamu bawa dia. Kalau tak... Jangan bimbang. Aku akan kembali tidak lama lagi dengan izin Allah. Cepat sembah dan minta ampun daripada aku atas segala perbuatan kau. Aku hanya menyembah Allah, Tuhan aku dan engkau. Kau akan sembah baginya. Adakah ini balasan kau padaku? Aku taruh keyakinan pada kau, tapi kau khianatiku. Biar dia beritahu apa yang dia ajar orang ramai tentang Tuhannya. Allah yang mencipta aku. Aku juga beri makanan dan minuman. Ku beri pengetahuan dan ilmu sihirku. Kau juga manusia biasa macam kami. Kau akan dibangkitkan di hari pembalasan kelak. Adakah kau ingin mempermainkan kuasa aku, ha? Adakah kau menafikan segala-galanya kekuasaan aku? Cakap! Ramai yang berkata begitu dahulu. Tapi Allah musnahkan mereka. Tiada siapa memiliki alam semesta dan manusia kecuali Allah. Dan jika tiba masa kematian kau, kau tidak boleh tangguhkannya. Siapa kau untuk berkata begitu pada aku? Saya rasa dia dah gila, tuanku. Apa kita nak buat dengan dia ni? Bawa si gila ni ke puncak gunung. Jika dia enggan tarik balik kata-katanya, campak dia ke bawah. Campakkan dia! Macam mana budak sementah tu tahu semua ini? Adakah dia membaca buku-buku yang diterbitkan di zaman permintaan ayahku? Tapi semuanya dah musnah. Faham? Saya tahu dari mana dia peroleh pengetahuan itu, tuanku. Saya tahu, tuanku. Aku tahu apa yang kau fikirkan. Orang itu adalah Talha. Memang tak tahulah macam mana kita tak terfikirkan langsung tentang dia. Tapi dia dah tinggalkan kota ini 20 tahun yang lalu. Memang. Tapi nampaknya dia tidak pergi jauh. Saya rasa saya tahu tempatnya, tuanku. Besar kemungkinan dia tinggal di satu tempat yang terletak di antara kota dan rumah wadah. Dialah yang ajak kita menyembah Allah. Kemana kamu nak bawa dia? Jangan bimbang, dia akan berehat buat selama-lamanya. Jin, beritahu orang-orang kita agar menyerang hendak askar-askar tu. Macam mana mereka tahan kau tak? Mereka mensiasat siapa yang mengajar kau. Akhirnya mereka temui aku. Cepat jalan. Raja sedang menunggu. Semua ini untuk Allah.
Ya, aku harap kita akan bertemu lagi di syurga dengan keizinannya. Semoga kita bertemu di syurga. Kalau kamu marah, kami akan bunuh budak ini. Tak perlu bertindak ganas. Aku akan ikut mereka. Aku yakin Allah sentiasa bersamaku. Kami takkan biarkan dia bunuh kau. Jangan bimbang. Tidak ada apa yang terjadi kepadaku kecuali apa yang Allah takdirkan ke atasku. Kembalikan ke kota. Beritahulah orang ramai tentangku. Kau akan mati kalau kau tak kembali kepada kepercayaan asal kau, iaitu menyembah Raja Jadun. Aku bersepati dengan kamu. Allah akan menyeksa kamu. Wadah, hukuman mati ke atas kau tak lama lagi. Kau fikirkanlah baik-baik. Jika ini ketentuan Allah, aku akan terima. Selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu. Wadah, marah ke depan lagi. Saya menyiasati anda. Depan lagi. Pergi ke depan lagi. Aku ajak kau percaya pada Allah dan jangan sekutukannya dengan sesiapa. Diamlah. La ilaha illallah. Campakkan dia ke bawah. Allah lindungi aku daripada Allah dah melindunginya. Dia dah balik. Allah telah selamatkan dia daripada kekejaman askar-askar itu. Kau telah selamatkanku untuk bimbing mereka ke jalan kebenaran. Kaulah punca masalah ini. Kau hanya hamba yang tak berdaya. Pemimpin adalah hamba kepada rakyatnya. Siapa raja? Raja itu sendiri atau rakyat jelata? Mana ada kota tanpa rakyat? Kau adalah penindas. Dan ketidakadilan kau takkan berterusan. Rakyat adalah hak bagi mereka yang memerintahnya. Kau hanya memerintah padang pasir yang kosong. Aku kuat kuasakan semua undang-undang. Aku adalah raja. Aku berhak untuk disembah. Kau telah melanggar segala hukum hakam Allah. Pancung kepalanya.
Berhenti! Kau nak apa? Aku nak jumpa Raja Jahdun. Kau seorang saja boleh masuk. Masuk! Apa kau dah buat pada askar-askarku, Wajah? Mana mereka? Aku tinggalkan mereka di gunung itu. Apa maksud kau? Allah turunkan angin ribut yang mengumban mereka ke bawah. Macam mana kau boleh terselamat? Aku diselamatkan oleh Allah. Orang ramai yakin dengan kuasa Allah. Aku ke sini untuk yakinkan kau tentang kekuasaan Allah. Semua itu secara kebetulan. Nasib baik atau ilmu sihir. Tukang sihir pun pasti kecundang. Kami akan pancung leher kau seperti mana kami pancung leher Taha dan Drerun. Kau hanya bunuh jasad mereka. Tapi aku akan jumpa roh mereka di syurga dengan izin Allah. Tukang pancung! Tuanku, kalau kita bunuh dia, pasti rakyat akan bangun menentang kita. Kita umumkan pada mereka yang dia dihalau dari kota ini. Sementara itu, askar-askar kita akan bawa dia ke tengah laut. Ikat batu pada kakinya dan campaknya ke laut. Ya. Sudah tentu dia akan tenggelam. Kapten, tarik saw. Baik. Buka layar sekarang juga. Tarik saw. Kalau aku jadi kau, akan tarik balik ke timur. Aku tetap percaya pada Allah selepas dia bimbing aku ke jalan kebenaran. Kenapa dengan kau ni? Tak suka hidup lagi? Suka, tapi aku lebih sayangkan Allah dan dia pasti tidak akan kecewakan aku. Suka kau. Aku ingat lebih baik kita bunuh dia cepat. Angin ribut marah ke sini. Adakah angin itu akan memusnahkan kita? Ya. Ombak besar tu akan tenggelamkan kita. Bersedia. Kami tempat masing-masing. Tongkang naik layar. Allah, selamatkanlah aku daripada mati bebas. Nampaknya pantai di sana tu. Cuba menghampirinya. Kapal ni akan pecah. Kau akan mati bersama kami.
Macam mana budak tu boleh terselamatkan itu pula? Tengok tu, budak tu boleh terselamat. Budak tu selamat. Raja dah halau budak tu kan? Kalau itulah budaknya, aku yakin pada kekuasaan Allah. Diselamatkan. Allah telah selamatkan aku. Mana askar-askar tu? Allah telah tenggelamkan mereka. Mari kita jumpa Raja. You? Here? It's not possible! Obeid? What the? Allah has destroyed your soldiers. Soon you will follow in their fate. No! Get away! What are you? Demon or ghost? This time I'll kill you myself! Are you? Who has taught you this sorcery? You will never prevail over me. You will see what I will do with you. Sharapura! 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 Shabura! Save your breath, Sonatus. I see right through your simple illusions. Huh? Get the executioner. Get whoever you want. Send him to join his friends now! May Allah paralyze the hand that kills the Sword is righteous. stronger than your sorcery. Quickly! Quickly! Cut off his head! I can't even move my arms. Believe me, Narcissus, you'll never be able to kill me. You're nothing but a sorcerer trying to trick me. Narcissus, I'm not a sorcerer, and you know that. If you want, I'll tell you how you can kill me. Will you really die? Yes, I will really die. And how is that? Gather all the people. Then say in the name of Allah, the Lord of this boy, and just shoot your arrow toward me. If you're mocking me, you'll pay. Nako? I think it's a splendid idea. When the people witness his death, they'll go back on their faith in Allah. And that's how we'll end our problems. What kind of nightmare are you, Obeid? What kind of nightmare? As I await what will probably be my last day on earth, I pray that Allah makes the method of my death even greater proof to the people than my life. I pray that through my life, and insha'Allah through my death, I have served Allah well and have earned His reward. It will be as God wills. They will not be able to harm him in any way. We must have faith in Allah's plan. O people of Lhasa! His Majesty King Narcissus has decreed the execution of the boy Obeid. The king will carry out the sentence by his own hands.
Why this way, The answer will be clear to you after my death, but don't forget my condition. In the name of Allah, the Lord of this boy. You have lied! The people have to hear you say it! My goodness. Oh, God. Did you see that? The boy will die. In the name of Allah, the Lord of this boy! I have killed the boy. I bear witness that there is no God but Allah. Everything happens by His will. Everything. Allahu Akbar! Oh people, the king wasn't able to kill him without using the name of Allah. Ubayd has sacrificed himself to prove to us that nothing happens except by Allah's will. Allahu Akbar! Allahu Akbar! God is the greatest! Allahu Akbar! Ini yang aku bimbangkan. Mereka dah percaya semula pada Tuhan yang disembah oleh ayahku, Raja Harun. Mustahil! Kepung kawasan ini dan jangan biarkan sesiapa terlepas. Gali lubang besar dan hubankan sesiapa yang enggan menyembah aku. And now? Have mercy on my child. Have faith, Mother. Have faith. Ya Allah! He has made my newborn speak. Oh, believers, have faith! Allah has sent us a sign. Paradise awaits us. Do not fear the fire! In the 85th chapter of the Holy Quran, Surah Al-Buruj, Allah concludes the story of these people with the following verses. Those who persecute the believing men and women and then do not turn in repentance will have the penalty of hell. They will have the penalty of the burning fire. But for those who believe and do righteous deeds, will be gardens beneath which rivers flow. That is the great salvation, the fulfillment of all desires. Although the boy and the believers that followed him were killed by their evil king, Allah has promised them the greatest reward. It is this reward that we must struggle for always. Is it too late for me to be the way you and your messenger want me to be? I know a time will come when I will stand alone, answering for the way I live my life, just me on my own. But I ask you now, is it too late to change? I ask you now, as I'm calling out your name. Ya Allah, prepare me, Ya Allah, for Yawm al-Din. I hope I made the right choices
Listen to the right voices to